Salam sejahtera semua. Sesi pembelajaran akan bermula sebentar lagi. Selamat datang ke JUI Channel, channel pembelajaran ekonomi pilihan anda. Saya adalah JDE. Hai semua, selamat datang ke JUI Channel. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita, iaitu mengkaji tentang pasaran persaingan sempurna. Pelajar-pelajar masih ingat, pasaran persaingan sempurna merupakan satu pasaran yang sangat unik. Kerana dalam pasaran ini bukan sahaja terdiri daripada ramai pengeluar dan juga pengguna, pasaran ini juga menjual keluaran yang homogen. Pada masa yang sama, wujud kebebasan keluar masuk dalam pasaran ini. Hari ini, kita akan mengkaji dalam pasaran ini apabila firma mengalami kerugian, adakah mereka akan terus beroperasi ataupun berhenti beroperasi. Jom, marilah kita mengkaji topik ini dengan lebih terperinci lagi. Hari ini kita akan teruskan dengan bahagian ketiga topik pasaran persaingan sempurna. Kita akan lihat apabila sebuah firma di pasaran persaingan sempurna yang mengalami kerugian dalam jangka pendek, sama ada mereka akan membuat keputusan meneruskan operasi ataupun berhenti beroperasi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita imbas kembali beberapa konsep penting. Apabila keseimbangan firma dicapai di pasaran persaingan sempurna dalam jangka pendek, syaratnya adalah hasil marginal sama dengan kos marginal. Ringkasannya ialah MR sama dengan MC. Apabila MR sama dengan MC, tiga keadaan untung mungkin boleh dicapai oleh firma di pasaran persaingan sempurna. Antaranya adalah untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal. Untung lebih normal akan dicapai apabila syaratnya iaitu firma menghadapi hasil purata lebih besar daripada kos purata ataupun jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Untung normal adalah satu keadaan di mana firma di pasaran persaingan sempurna menghadapi satu situasi di mana hasil purata sama dengan kos purata ataupun jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Untung kurang normal yang lebih dikenali sebagai kerugian akan dialami oleh sebuah firma di pasaran persaingan sempurna kalau hasil purata kurang daripada kos puratanya ataupun jumlah hasil kurang daripada jumlah kos. Apabila sebuah firma di pasaran persaingan sempurna menghadapi untung kurang normal, maka kita akan menjawab satu persoalan yang penting, iaitu adakah firma tersebut harus terus beroperasi di pasaran ataupun berhenti beroperasi. Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita lihat skrin yang seterusnya. Persoalan yang kita perlu jawab di sini, apakah keputusan sebuah firma di pasaran persaingan sempurna yang menghadapi untung kurang normal dalam jangka pendek? Pelajar-pelajar faham bahawa untung kurang normal adalah satu situasi yang lebih dikenali sebagai kerugian. Kerugian akan dialami oleh firma di pasaran persaingan sempurna sekiranya jumlah hasil yang diterima adalah kurang daripada jumlah kos. Kadang-kala, walaupun jumlah hasil adalah kurang daripada jumlah kos, keputusan firma tidak semestinya berhenti beroperasi, kerana ini masih bergantung kepada komponen jumlah kos berubah. Sekiranya apabila firma menghadapi jumlah hasil kurang daripada jumlah kos, tetapi kalau jumlah hasil masih mencukupi untuk menutup jumlah kos berubah, dalam erti kata lain, TR masih lebih besar daripada TVC, maka keputusan firma adalah meneruskan operasinya.
Seandainya firma pasaran pesanan sempurna menghadapi keadaan kerugian di mana jumlah hasil adalah kurang daripada jumlah kos, tetapi pada masa yang sama, jumlah hasil masih sama dengan jumlah kos berubah. Dengan erti kata lain, TR masih sama dengan TVC. Jadi keadaan ini membolehkan firma membuat keputusan sama ada meneruskan atau berhenti beroperasi. Seterusnya, kalau firma menghadapi keadaan kerugian di mana jumlah hasil kurang daripada jumlah kos dan kerugian itu adalah sampai satu tahap di mana jumlah hasil gagal menutupi jumlah kos berubah. Dengan erti kata lain, jumlah hasil TR sudah kurang daripada TVC iaitu jumlah kos berubah. Maka keadaan ini akan memaksa firma membuat keputusan supaya berhenti beroperasi. Jadi setakat ini, pelajar-pelajar harus memahami bahawa apabila firma di pasaran pesanan sempurna sedang menghadapi untung kurang normal, mereka tidak akan terus membuat keputusan untuk menutupi perniagaan mereka sebab kerugian ini masih bergantung kepada jumlah hasil berbanding dengan jumlah kos berubah. Jadi kalau TR melebihi TVC, firma akan meneruskan operasi. Kalau TR sama dengan TVC, firma mempunyai pilihan sama ada meneruskan atau berhenti beroperasi, dan akhirnya apabila jumlah hasil adalah kurang daripada TVC, maka firma tidak ada pilihan yang lain kecuali menutup perniagaannya iaitu berhenti beroperasi. Semua keputusan ini adalah dibuat berdasarkan kepada objektif atau tujuan utama firma di pasaran pesanan sempurna iaitu meminimumkan kerugian. Marilah kita cuba memahami topik ini dengan lebih lanjut dengan melihat huraiannya. Kita balik ke tajuk tadi. Apakah keputusan sebuah firma di pasaran pesanan sempurna yang menghadapi untung kurang normal dalam jangka pendek? Marilah kita lihat satu contoh. Andaikan sebuah firma di pasaran pesanan sempurna dalam jangka pendek mendapat jumlah hasil sebanyak RM500 dan jumlah kos yang perlu ditanggung oleh firma tersebut adalah terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah jumlah kos berubah di mana firma ini akan membayar upah kepada tenaga buruh sebanyak RM400. Pada masa yang sama, firma pasaran pesanan sempurna juga perlu menanggung jumlah kos tetap iaitu membayar sewa kepada tanah sebanyak RM300. Jadi bolehlah dikatakan bahawa 400 campur dengan RM300 ini, maka jumlah kos yang ditanggung oleh firma di pasaran pesanan sempurna ini adalah sebanyak RM700. Jadi pelajar-pelajar juga buat perbandingan di sini, didapati bahawa jumlah hasil adalah kurang daripada jumlah kos. Katakanlah firma ini diberi pilihan yang pertama iaitu meneruskan operasinya. Maka formula untuk meneruskan operasi iaitu menggunakan jumlah hasil TR tolak jumlah kos TC. Jadi di sini RM500 tolak RM700, kita dapat negatif RM200. Dan negatif RM200 ini adalah dikenali sebagai untung kurang normal ataupun kerugian yang dialami oleh firma pasaran pesanan sempurna ini. Walaupun kita dapati bahawa bila firma ini terus beroperasi, dia mengalami kerugian sebanyak RM200, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh lihat bahawa jumlah hasil RM500 ini berjaya menutupi TVC-nya iaitu jumlah kos berubah sebanyak RM400 dan RM500 tolak RM400 kita masih dapat baki RM100. Dan RM100 ini masih boleh menutup sebahagian daripada TFC-nya iaitu dari RM300 ini. Jadi kerugian telah diminimumkan menjadi kerugian RM200 sahaja. Apa kata kita buat perbandingan dengan pilihan yang kedua, kalau kita
memberikan pilihan kepada firma ini untuk berhenti beroperasi. Sekiranya firma ini berhenti beroperasi, maka tidak ada hasil akan diterima kerana sudah tutup perniagaannya. Jadi inilah memberikan implikasi bahawa TR adalah sifar, dan bila tidak ada pengeluaran, maka tenaga buruh akan diberhentikan. Jadi jumlah kos berubah pun tidak perlu dibayar. Jadi inilah implikasinya di mana TVC juga adalah sama dengan sifar. Jadi bila firma berhenti beroperasi, firma masih perlu membayar sewa kedai ataupun sewa tanah tu. Jadi sewa tanah adalah jumlah kos tetap yang bernilai RM300. Jadi ini adalah tanggungan bagi firma kalau dia pilih berhenti beroperasi. Dan dalam erti kata lain, tanggungan berhenti beroperasi adalah jumlah kos tetapnya RM300. Jadi kita cuba bandingkan, kalau kita terus beroperasi, maka kerugian adalah RM200. Dan kalau berhenti beroperasi, tanggungan adalah RM300. Firma ini seharusnya membuat keputusan berdasarkan kepada tujuan meminimumkan kerugian. Jadi dari perbandingan antara rugi RM200 dengan rugi RM300, sangat jelaslah bahawa firma yang rasional akan terus beroperasi untuk meminimumkan kerugiannya. Jadi dalam situasi ini, apabila jumlah hasil masih lebih besar daripada jumlah kos berubah, adalah dinasihatkan supaya terus beroperasi demi meminimumkan kerugiannya. Marilah kita terus lihat kes yang sebaliknya. Kita ambil balik contoh yang sama, iaitu jumlah hasil firma pasaran pesanan sempurna adalah 500 dan menanggung jumlah kos berubah sebanyak 600 dan jumlah kos tetap sebanyak 100. Jadi didapati bahawa jumlah kos yang ditanggung oleh firma ini adalah 700. Dan sangat jelas bahawa jumlah hasil adalah kurang daripada jumlah kos. Dan kalau firma ini terus beroperasi, didapati bahawa firma ini pasti akan mengalami kerugian. Marilah kita lihat berapa kerugian yang dialaminya. Jadi kita akan mengaplikasikan formula jumlah hasil TR tolak jumlah kos TC, maka RM500 akan tolak RM700 dan kita dapat negatif RM200. Dan negatif RM200 ini menunjukkan untung kurang normal ataupun kerugian yang dialami oleh firma tersebut. Maka jelaslah bahawa kalau firma pasaran pesanan sempurna ini memilih untuk terus beroperasi, dia tidak akan dapat menutupi jumlah kos berubahnya, iaitu RM600 dengan jumlah hasilnya yang hanya RM500. Dan tentulah dia juga tidak boleh menutupi jumlah kos tetap sebanyak RM100. Jadi kita dapati bahawa bila jumlah hasil tolak jumlah kos, ya, kerugian yang dialami adalah RM200. Kalau kita bagi dia satu lagi pilihan, iaitu berhenti beroperasi, jadi sama dengan keadaan tadi, di mana bila berhenti beroperasi, jumlah hasil adalah sifar dan tidak ada tenaga buruh digunakan, maka jumlah kos berubah pun sama dengan sifar kerana tiada gaji atau upah dibayar. Dan firma hanya perlu menanggung sewa tanah, iaitu TFC, yang bernilai RM100 sahaja. Jadi di sini kita dapati dua pilihan yang diberikan kepada firma dalam keadaan ini ialah kalau dia terus beroperasi, tanggungan kerugian adalah RM200. Ini adalah kerugiannya. Tapi kalau dia memilih untuk berhenti beroperasi, dia hanya perlu menanggung kos tetap, iaitu kerugian sebanyak RM100. Jadi sebagai seorang pengeluar yang rasional, untuk meminimumkan kerugian, bagi kes ini, firma akan memilih untuk berhenti beroperasi demi meminimumkan kerugiannya. Jadi keadaan yang membolehkan dia membuat keputusan ini adalah di mana jumlah hasil tidak boleh menutupi jumlah kos berubah dalam jangka pendek.
Dalam kes yang ketiga, cikgu akan menunjukkan satu situasi di mana firma mengalami untung kurang normal dalam jangka pendek, tetapi dia mempunyai pilihan ataupun opsional yang lebih berbanding dengan tadi. Jadi jumlah hasil masih RM500 dan jumlah kos yang terdiri daripada jumlah kos berubah RM500 dan jumlah kos tetap adalah RM200. Jadi kita dapati bahawa jumlah kos adalah kos berubah campur kos tetap, maka ini memberikan jumlah kos RM700. Jadi sekali lagi, ini juga merupakan satu keadaan untung kurang normal di mana jumlah hasil tidak boleh menutupi jumlah kos. Sebelum cikgu lanjutkan penghitungan ini, cikgu ingin pelajar-pelajar memberikan perhatian kepada jumlah hasil dengan jumlah kos berubah. Nampak tak pelajar-pelajar di mana jumlah hasil yang diterima oleh firma di pasaran bersaingan sempurna ini adalah cukup-cukup untuk menutupi jumlah kos berubah. Ini memberi implikasi bahawa jumlah hasil yang diterima oleh firma adalah mencukupi untuk membayar upah kepada pekerja atau buruhnya. Marilah kita memberi pilihan kepada firma di pasaran persaingan sempurna ini, iaitu terus beroperasi. Maka firma ini akan menggunakan jumlah hasil tolak jumlah kos, di mana RM500 akan tolak 700, dan kita dapati firma ini sedang mengalami kerugian, iaitu untung kurang normal sebanyak negatif 200. Walau bagaimanapun, kita masih boleh lihat satu keadaan di sini di mana jumlah hasil yang diterima oleh firma ini masih cukup untuk menutupi jumlah kos berubah, iaitu upah tenaga buruhnya. Dan kerugian yang dialami oleh firma ini apabila dia terus beroperasi sebenarnya adalah sama dengan jumlah kos tetapnya, kerana kos berubah sudah dibayar dengan jumlah hasil. Jadi, kalau dia terus beroperasi, kerugian yang dialami adalah sama dengan jumlah kos tetap. Apa kata kita bagi dia pilihan untuk berhenti beroperasi? Kalau firma berhenti beroperasi, jumlah hasil adalah sifar, TVC tidak perlu dibayar, dan firma hanya perlu menanggung TFC, iaitu sewa tanah. Dan TFC ini juga adalah 200. Jadi di sini, firma menghadapi satu situasi di mana kalau dia terus beroperasi, dia akan rugi sebanyak RM200. Tapi kalau dia pilih untuk berhenti beroperasi, dia akan menanggung sewa tanah yang juga sama dengan RM200. Jadi situasi yang dihadapinya ialah kerugian untuk terus beroperasi adalah sama dengan kerugian yang dialami apabila dia berhenti beroperasi. Ini adalah satu situasi di mana firma boleh membuat pilihan sama ada terus beroperasi ataupun berhenti beroperasi untuk meminimumkan kerugiannya. Kerana kerugian adalah sama ada dia terus ataupun berhenti beroperasi. Walau bagaimanapun, dalam situasi yang sebenar, firma ini masih perlu membuat satu keputusan yang muktamad. Jadi pada pendapat pelajar-pelajar semua, adakah firma ini patut terus beroperasi ataupun berhenti beroperasi? Marilah kita menjawab soalan, apakah keputusan yang patut diambil oleh sebuah firma di pasaran persaingan sempurna apabila mengalami untung kurang normal ataupun kerugian, tetapi hasil purata masih boleh menutupi kos berubah purata, ataupun upah gaji masih dapat dibayar dengan hasil purata tersebut? Adakah firma ini patut terus beroperasi ataupun berhenti beroperasi? Ini adalah kerana kerugian yang ditanggung adalah sama bagi firma tersebut. Untuk membuat satu keputusan yang rasional, ahli ekonomi akan menggalakkan firma tersebut terus beroperasi. Ini adalah berdasarkan kepada beberapa sebab yang rasional. Yang pertama adalah apabila firma ini terus beroperasi, sekurang-kurangnya dia dapat mengelakkan daripada pembadilan input yang telah dibeli apabila memulakan perniagaan. Contohnya adalah peralatan, jentera dan mesin
iaitu barang-barang modal yang telah dibeli sebelumnya. Selain daripada itu, apabila firma ini terus beroperasi, dia dapat mengekalkan nama baik firma tersebut dan dia akan kekal di dalam pasaran persaingan sempurna tersebut. Dan seterusnya, dengan meneruskan operasi, dia juga boleh meningkatkan kecekapan buruh dan produktiviti buruh mungkin akan meningkat pada masa depan dan membolehkan firma yang mengalami kerugian ini boleh mendapat untung lebih normal pada masa kelak. Dan sebab yang terakhir adalah apabila firma ini terus beroperasi, dia dapat mengekalkan pelanggan dan mungkin pelanggannya akan bertambah pada masa yang akan datang. Jadi, sebagai kesimpulan, apabila firma ini terus beroperasi dalam situasi hasil purata masih boleh menutupi kos berubah purata adalah satu keputusan rasional untuk meneruskan operasinya. Baiklah, selepas kita melihat teori-teori yang diperlukan yang akan menjadi asas kepada pelajar-pelajar untuk membuat penghitungan yang seterusnya. Tajuk kita, firma di pasaran persaingan sempurna terus beroperasi di jangka pendek. Mula-mula sekali, cikgu akan tunjukkan satu keluk yang menunjukkan MR sama dengan AR. Ini merupakan keluk permintaan firma yang menunjukkan firma di pasaran persaingan sempurna adalah penerima harga. Kemudian MR bersilang dengan MC, maka terbentuklah titik keseimbangan E dan harga keseimbangan adalah P1 dan kuantiti adalah pada Q. Dan di sini kita boleh menjawab soalan jumlah hasil. Jumlah hasil adalah OP1EQ berdasarkan contoh ini. Marilah kita lihat kawasannya O, P1, E, Q adalah kawasan segi empat ini yang merupakan harga darab dengan kuantiti. Seterusnya, cikgu masukkan keluk AC yang berbentuk U dan didapati bahawa AC ini terletak di atas keluk AR yang mendatar. Dan ini menunjukkan bahawa firma sedang mengalami kerugian dan kerugian adalah sebesar ini. Ya, jadi dari titik keseimbangan, bila kita lihat ke atas, kita boleh tandakan titik A dan titik A mewakili AC pada kuantiti Q dan nilainya adalah P2. Sekiranya soalan minta kita cari jumlah kos, kita akan guna jarak AC iaitu QA darab dengan kuantiti OQ. Maka secara teknikalnya kita akan dapat satu kawasan segi empat yang lebih luas. Kita akan baca dari kosong P2 AQ. Jadi ini adalah jumlah kos kita. Dan seterusnya, cikgu masukkan AVC yang berbentuk U juga dan dia akan disilang oleh MC pada titik minimumnya. Pada titik keseimbangan E, kita dapati bahawa AVC akan ditunjukkan pada titik B iaitu pada harga PO. Jadi untuk mendapatkan jumlah kos berubah, ia merupakan kawasan yang diwarnakan dengan oranye ini iaitu AVC sebanyak QB darab dengan kuantiti. Dan kita boleh baca kawasan ini sebagai O, PO, B, Q. Seterusnya, cikgu akan lorekkan kawasan yang berwarna kelabu ini. Kawasan kelabu ini adalah mewakili jumlah kos tetap. Kalau pelajar-pelajar perhatikan jarak antara AB, ia adalah mewakili jarak antara AC dengan AVC pada titik keseimbangan. Jadi jarak antara AC dan AVC adalah AFC yang dilambangkan oleh jarak AB. Apabila jarak AB didarab dengan kuantiti, maka kita akan dapat satu kawasan yang dikenali sebagai jumlah kos tetap. Jadi jumlah kos tetap adalah P0, P2, AB. Seterusnya, bila cikgu lorekkan kawasan yang berwarna hijau ini, kawasan hijau menunjukkan satu kawasan yang mengambil jarak antara AE dan A adalah mewakili AC manakala E adalah AR.
Jadi inilah kawasan di mana AC dengan AR, jarak AE ni darab dengan kuantiti. Jadi kawasan yang berwarna hijau ini sebenarnya adalah untung kurang normal apabila firma ini terus beroperasi. Jadi kawasan untung kurang normal adalah P1, P2, AE. Kalau pelajar cuba membandingkan jumlah kos tetap dengan untung kurang normal, cuba imbas kembali konsep yang kita belajar tadi. Kalau firma tadi berhenti beroperasi dalam kes ini, maka kos tetap yang perlu ditanggung adalah P0, P2, AB. Tetapi kalau pengeluar ini memilih untuk meneruskan operasi, untung kurang normal yang ditanggung adalah P1, P2, AE. Untuk membuat keputusan sama ada terus atau berhenti, kita akan berasaskan kepada objektif pengeluar yang rasional dalam pasaran pesanan sempurna, iaitu meminimumkan kerugian. Jadi didapati bahawa untuk kes ini, firma akan terus beroperasi kerana demi meminimumkan kerugian, untung kurang normal masih kurang daripada tanggungan kos tetap. Jadi firma akan terus beroperasi. Marilah kita lihat kes tadi itu dalam bentuk penghitungan di mana cikgu sudah masukkan angka-angka ke dalam graf kita, dan marilah kita cuba praktis beberapa soalan di sini. Yang pertama, jumlah hasil. Jumlah hasil merupakan harga darab dengan kuantiti keluaran, dan di sini kita akan lihat harga, iaitu harga keseimbangan darab dengan kuantiti keseimbangan. Untuk menentukan harga dan kuantiti keseimbangan, kita perlu melihat titik E di mana MC bersilang dengan MR, dan inilah harga dia, iaitu RM7 dan kuantiti adalah 10. Jadi di sinilah kita dapati bahawa jumlah hasil adalah RM70. Seterusnya, kalau kita nak cari jumlah kos, maka kita perlu mengaplikasikan kos purata darab dengan kuantiti keluaran, iaitu kuantiti keseimbangan. Marilah kita kena pasti di mana kos purata. Kos purata ini harus dilihat dari titik keseimbangan. Jadi pada titik E ini, kita akan lihat ke atas supaya kita capai titik A, dan dari titik A ini adalah AC, iaitu sebanyak RM15, dan darab dengan kuantiti keseimbangan yang selalunya adalah kuantiti sebanyak 10 unit, dan kita dapati jawapan adalah 150. Untuk mendapatkan jumlah kos berubah, kita akan mengaplikasikan formula kos berubah purata darab dengan kuantiti keluaran keseimbangan. Dalam kes ini, kos berubah purata adalah sebanyak RM5, iaitu kita lihat dari titik keseimbangan dan kita tentukanlah AVC adalah pada titik B. Maka RM5 darab dengan kuantiti keseimbangan 10 unit, kita akan dapat RM50. Seterusnya, untuk mendapatkan jumlah kos tetap, kita boleh menggunakan formula kos tetap purata darab dengan kuantiti keluaran. Dalam kes ini, kos tetap purata adalah tersembunyi antara jarak AC dengan AVC, iaitu jarak antara A dengan titik B. Maka kita akan gunakan jarak RM15 tolak RM5 yang merupakan kos tetap purata darab dengan kuantiti keseimbangan 10 unit. Jadi jawapan kita adalah AM100. Untung kurang normal adalah satu jarak di antara AR dengan AC pada titik keseimbangan. Jadi bila titik keseimbangan dicapai pada titik E, kita dapati bahawa AR adalah sebanyak RM7, manakala AC adalah pada titik A, iaitu RM15. Kita akan ambil AR tolak AC, iaitu RM7 tolak RM15 darab dengan 10 unit. Maka didapati bahawa untung kurang normal adalah negatif RM80. Apabila kita sebut untung kurang normal, kita juga boleh abaikan tanda negatif itu dengan menyatakan untung kurang normal sebagai
RM80. Baiklah, selepas kita cuba semua konsep tadi, cikgu sudah gabungkan semua jawapan dalam satu paparan yang sama supaya pelajar-pelajar boleh membandingkan dua konsep utama, iaitu untung kurang normal dengan jumlah kos tetap. Kalau firma di pasaran persaingan sempurna memilih untuk terus beroperasi, maka dia akan menanggung untung kurang normal sebanyak RM80. Tetapi jika dia memilih untuk berhenti beroperasi, maka kos yang ditanggung adalah kos tetap, iaitu RM100. Dalam kes ini, firma yang rasional akan cuba meminimumkan kerugian. Jadi firma akan memilih untuk terus beroperasi kerana untung kurang normal RM80 ini adalah kurang daripada tanggungan kos tetap RM100. Jadi demi meminimumkan kerugian, firma akan memilih untuk terus beroperasi. Dan keadaan ini berlaku apabila AR adalah lebih besar daripada AVC, walaupun firma sedang menanggung kerugian dalam jangka pendek. Marilah kita beralih ke kes yang lain di mana firma di pasaran persaingan sempurna akan memilih berhenti beroperasi di jangka pendek. Jadi kita cuba langkahkan graf. Graf kita sama dengan tadi di mana kita ada AR sama dengan MR yang merupakan garisan mendatar dan bersilang dengan MC, dan terdapatlah titik keseimbangan E di mana menentukan harga keseimbangan pada OP1 dan kuantiti keseimbangan pada OQ. Jadi apabila soalan meminta kita cari jumlah hasil, kita akan guna harga darab dengan kuantiti yang memberikan kita satu kawasan segi empat yang kita baca dari kosong P1 EQ. Seterusnya, kita masukkan AC yang berbentuk U di mana titik minimum disilang oleh MC. Dan kita dapati untuk menunjukkan keadaan untung kurang normal atau kerugian, AC mesti berada di atas AR. Dan di sinilah kita akan lanjutkan titik keseimbangan ke atas untuk mendapatkan AC pada kuantiti keseimbangan, iaitu P3. Dan di sini kita boleh menjawab soalan jumlah kos. Kita akan ambil AC darab dengan kuantiti dan kita akan baca kawasan itu sebagai kosong P3BQ sebagai jumlah kos. Sekarang kita cuba masukkan AVC ke dalam graf kita. Oleh kerana kita ingin menciptakan satu keadaan di mana firma pasaran persaingan sempurna berhenti beroperasi di jangka pendek, jadi kita mesti pastikan bahawa AVC yang kita masukkan tu adalah di atas AR. Dan pada masa yang sama, titik minimum AVC masih disilang oleh MC. Jadi pelajar-pelajar boleh perhatikan bahawa AC dan AVC, kedua-dua kelok ini sudah berada di atas kelok AR. Dan kita cuba tunjukkan AVC pada titik keseimbangan, iaitu ditunjukkan oleh titik A sebanyak P2. Dan bila kita lorikkan kawasan yang berwarna oranye ini, dia mewakili satu kawasan yang kita kenali dia sebagai TVC ataupun jumlah kos berubah. Jadi kita akan ambil AVC, iaitu jarak antara QA darab dengan kuantiti OQ. Jadi kita akan baca kawasan ini sebagai OP2AQ sebagai jumlah kos berubah. Seterusnya, bila kita lorikkan kawasan yang berwarna kelabu ini, dia sebenarnya menunjukkan TFC ataupun jumlah kos tetap. Ini adalah kerana jarak antara BA ni merupakan AFC ataupun kos tetap purata. Bila kita darab dengan kuantiti, maka kita dapatlah satu kawasan yang merupakan jumlah kos tetap. Jadi kawasan ini adalah P2, P3, BA. Ini bermakna apabila firma di pasaran persaingan sempurna kalau memilih untuk berhenti beroperasi, kerugian yang ditanggung adalah jumlah kos tetap
sebanyak P2, P3, BA. Apa kata kita lihat kalau firma ini memilih untuk meneruskan operasinya, berapa untung kurang normal akan dialaminya. Ini adalah kawasan untung kurang normal. Kita cuba kena pasti kawasan yang berwarna hijau ini dengan melihat jarak menegak antara titik B, E. Titik B adalah AC dan titik E adalah AR pada titik keseimbangan. Jadi ini adalah jarak antara AR tolak AC dan jelas kelihatan bahawa AR pada titik E adalah kurang daripada AC pada titik B. Maka EB ataupun BE ini merupakan kerugian seunit ataupun untung kurang normal seunit. Apabila kita darab dengan kuantiti OQ, maka kita dapat satu kawasan yang berwarna hijau ini yang kita boleh bacanya sebagai untung kurang normal sebanyak P1, P3, BE. Jadi ini merupakan kerugian yang akan dialami oleh firma kalau dia memilih untuk meneruskan operasinya. Jadi jelas kelihatan bahawa untung kurang normal merupakan satu kawasan yang lebih besar kalau berbanding dengan jumlah kos tetap. Dengan tujuan untuk meminimumkan kerugian, firma di pasaran bersaingan sempurna akan memilih untuk berhenti beroperasi dalam kes ini kerana untung kurang normal adalah lebih besar daripada kos tetap. Jadi, firma akan tutup perniagaan ataupun berhenti beroperasi sekiranya VC telah melebihi AR. Untuk membolehkan pelajar-pelajar lebih memahami keadaan ini, marilah kita sama-sama melihat penghitungan dengan memasukkan angka-angka ke dalam graf kita. Mula-mula sekali, kita cuba menghitungkan jumlah hasil. Jumlah hasil adalah di mana kita ambil harga keseimbangan darab dengan kuantiti keseimbangan. Ini adalah di mana RM4 darab dengan 10 unit dan kita dapat RM40 sebagai jumlah hasil. Seterusnya, untuk mendapatkan jumlah kos, kita akan menggunakan kos purata darab dengan kuantiti keluaran. Jadi dalam kes ini, kita akan memfokuskan kepada titik keseimbangan E dan mengenal pasti kos puratanya iaitu sebanyak RM11 pada titik B dan darab dengan 10 unit, maka 11 darab dengan 10 kita dapati jumlah kos adalah RM110. Seterusnya, untuk mendapatkan jumlah kos berubah, maka kita mengaplikasikan formula dengan menggunakan kos berubah purata darab dengan kuantiti keluaran ataupun kuantiti keseimbangan. Jadi kita lihat dari titik E dan kita cuba kena pastikan di mana letaknya kos berubah purata iaitu pada titik A yang memberikan kita nilai sebanyak RM6 dan kita darab dengan kuantiti keseimbangan, maka kita dapati RM6 darab dengan 10 unit, kita dapat RM60 untuk jumlah kos berubah. Seterusnya, bagi untung kurang normal ataupun kerugian, kita akan ambil AR tolak AC darab dengan kuantiti keseimbangan. Jadi kita fokus pada titik E, kita kena pasti AR adalah RM4, manakala AC adalah RM11. Jadi di sini kita akan ambil AR tolak AC darab dengan kuantiti 10 unit, maka jawapan kita adalah dalam bentuk negatif iaitu negatif RM70 yang menunjukkan firma sedang menanggung kerugian. Secara kesimpulannya, cikgu memaparkan semua jawapan dalam skrin yang sama supaya pelajar-pelajar boleh membuat perbandingan antara jumlah kos tetap dengan untung kurang normal. Jadi sekali lagi kita imbas kembali kalau jumlah kos tetap adalah RM50, ini merupakan kerugian yang akan ditanggung oleh firma di pasaran bersaingan sempurna sekiranya dia memilih untuk berhenti beroperasi. Sebaliknya, kalau terus beroperasi, firma akan menanggung untung kurang normal sebanyak RM70.
Jadi untuk meminimumkan kerugian dalam kes ini, firma akan membuat keputusan berhenti beroperasi kerana jelas kelihatan bahawa untung kurang normal sudah lebih besar daripada kos tetap. Jadi adalah keputusan yang rasional untuk berhenti beroperasi bagi meminimumkan kerugian dalam kes ini. Dan kita akan beralih ke kes yang ketiga di mana kita lihat firma di pasaran persaingan sempurna ada pilihan sama ada terus ataupun berhenti beroperasi di jangka pendek. Sekali lagi kita akan menunjukkan keluk masing-masing mula dengan MR sama dengan AR bersilang dengan MC pada titik keseimbangan dan di sinilah kita boleh menentukan jumlah hasil iaitu OP1 EQ yang merupakan kawasan jumlah hasil. Kemudian kita lakarkan AC yang berbentuk U dan oleh kerana firma menanggung kerugian AC berada di atas AR. Untuk menjawab soalan jumlah kos, kita akan mengambil AC darab dengan kuantiti keseimbangan. Maka kita dapat satu kawasan iaitu 0P2AQ sebagai jumlah kos kita. Seterusnya, kalau kita letakkan AVC yang berbentuk U ke dalam graf kita, oleh kerana kita ingin mereka bentukkan satu keadaan di mana firma ini boleh terus dan juga berhenti beroperasi di jangka pendek, maka kita haruslah letakkan AVC kita di mana titik minimumnya adalah bertangent dengan keluk MR sama dengan AR. Pada masa yang sama, titik minimum juga disilang oleh MC. Jadi ini adalah syarat dia di mana AVC tangent dengan AR, dia akan mempunyai pilihan sama ada terus atau berhenti beroperasi dan akan mengalami kerugian yang sama. Jadi di sinilah kita lowekkan kawasan yang berwarna oranye ini yang mewakili jumlah kos berubah di mana kita ambil AVC iaitu EQ darab dengan kuantiti OQ, maka kita boleh dapat satu kawasan yang kita namakan OP1EQ sebagai jumlah kos berubah kita. Dan pada masa yang sama, cikgu juga lowekkan kawasan di atas kawasan yang berwarna oranye ini iaitu kawasan pink, dan kawasan ini merupakan jumlah kos tetap. Kerana kalau kita perhatikan jarak antara AE, dia adalah jarak di antara AC dan AVC. Maka inilah jarak AFC ataupun kos tetap purata. Bila kos tetap purata didarabkan dengan kuantiti, maka ia akan memberikan kita satu kawasan P1, P2AE sebagai jumlah kos tetap. Dan apabila firma ini berhenti beroperasi, ini adalah jumlah kos tetap yang perlu ditanggung oleh firma tersebut. Walau bagaimanapun, kalau dia terus beroperasi, kebetulan dalam kes ini, jarak antara AC dan AR juga adalah sama besar dengan jumlah kos tetap. Jadi kalau kita perhatikan jarak E dengan A, adalah jarak antara AR dengan AC. Jadi EA ini sebenarnya adalah kerugian seunit ataupun untung kurang normal seunit. Bila kita darab dengan kuantiti, maka kawasan ini adalah sama dengan jumlah kos tetap. Jadi untung kurang normal juga boleh dibaca sebagai P1, P2AE. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan iaitu sama ada firma ini mengambil keputusan nak terus beroperasi ataupun berhenti beroperasi, kerugian yang ditanggung adalah sama. Jadi dia ada dua pilihan, sama ada terus ataupun berhenti. Tetapi seperti yang kita belajar sebelumnya, di mana ahli ekonomi masih menggalakkan firma ini untuk terus beroperasi demi mengekalkan pelanggannya, mengekalkan nama baiknya dan juga mengurangkan pembazilan penggunaan inputnya. Marilah kita lihat kes ini dalam bentuk penghitungan.
Jumlah hasil, kita akan guna harga darab dengan kuantiti keluaran. Dalam kes ini, kita ambil RM4 darab dengan 10 unit. Maka kita dapati jawapan adalah RM40 sebagai jumlah hasil. Untuk mendapatkan jumlah kos, kita akan ambil kos purata darab dengan kuantiti keseimbangan. Maka kita dapati jumlah kos adalah sebanyak RM100. Bagi jumlah kos berubah, kita akan melihat titik di mana kos berubah purata, iaitu sebanyak RM4 pada titik E, ya, RM4 kita darab dengan kuantiti keseimbangan, kita dapati jumlah kos berubah adalah RM40. Bagi jumlah kos tetap, kita akan cari kos tetap purata, iaitu jarak antara AE darab dengan kuantiti keseimbangan. Jadi di sini didapati bahawa kos tetap purata adalah jarak antara RM10 dengan RM4 dan kita darab dengan 10 unit sebagai kuantiti keluaran dan kita dapati jawapan adalah RM60. Dan seterusnya, berapakah untung kurang normal pula? Untuk mendapatkan untung kurang normal, kita akan ambil untung kurang normal seunit, iaitu diwakili oleh jarak antara AR dengan AC yang ditunjukkan oleh AR RM4 tolak AC RM10. Kemudian kita darab dengan 10 unit. Maka dapati bahawa jawapan adalah negatif 60 yang menunjukkan satu kerugian. Baiklah, sekarang cikgu akan menunjukkan semua jawapan sekali dalam satu skrin dan apa yang perlu dibuat oleh pelajar ialah cuba menentukan kerugian yang ditanggung apabila firma ini terus beroperasi dan berhenti beroperasi. Kalau firma ini berhenti beroperasi, firma ini akan membayar jumlah kos tetap sahaja, iaitu RM60. Tetapi kalau firma ini memilih untuk terus beroperasi, firma akan menanggung kerugian dan kerugian yang dikenali sebagai untung kurang normal juga adalah sama dengan RM60. Jadi dalam kes ini, kita membuat satu kesimpulan bahawa firma menanggung kerugian yang sama, tidak kira sama ada dia memilih untuk terus beroperasi atau berhenti beroperasi. Ini adalah kerana untung kurang normal yang ditanggung adalah sama dengan jumlah kos tetapnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita imbas kembali konsep utama yang kita telah belajar dalam topik ini. Keputusan firma di pasaran pesanan sempurna apabila menghadapi untung kurang normal dalam jangka pendek adalah bergantung kepada dua syarat ini, iaitu mula-mula sekali firma akan mencapai keseimbangan apabila hasil marginal sama dengan kos marginal. Walau bagaimanapun, apabila firma berada dalam keadaan keseimbangan, ia tidak menjaminkan untung lebih normal. Sekiranya hasil purata adalah kurang daripada kos purata, firma boleh berada dalam keadaan untung kurang normal. Apabila firma menghadapi untung kurang normal dalam pasaran pesanan sempurna, tidak semestinya mereka akan meninggalkan perniagaan ataupun berhenti beroperasi. Ini amat bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Firma akan terus beroperasi sekiranya satu keadaan di mana walaupun kos purata adalah lebih daripada hasil purata, tetapi hasil purata masih lebih besar daripada kos berubah purata. Dalam keadaan ini bermakna walaupun AR kurang daripada AC, tetapi AR masih lebih daripada AVC. Dalam erti kata lain, TR kurang daripada TC, tetapi TR masih lebih daripada TVC. Apabila keadaan ini berlaku, adalah lebih baik untuk firma meneruskan operasinya kerana ini dapat meminimumkan kerugian yang dialami oleh firma tersebut. Sebaliknya, kalau keadaan di mana
firma menghadapi AR kurang daripada AC tetapi AR sama dengan ABC, ataupun TR kurang daripada TC tetapi TR masih sama dengan TVC, maka ini adalah satu keadaan di mana firma adalah lebih fleksibel, di mana dia boleh memilih untuk terus beroperasi atau berhenti beroperasi. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk firma terus beroperasi untuk mengekalkan nama baik dan juga pelanggan yang mereka ada di pasaran persaingan sempurna. Dan akhir sekali, sekiranya firma tersebut menghadapi satu situasi di mana AR bukan sahaja kurang daripada ABC tetapi juga kurang daripada AC, dalam erti kata lain, TR tidak boleh menutupi TVC dan juga tidak boleh menutupi TC. Ini merupakan satu kerugian yang teruk yang dialami oleh firma di pasaran persaingan sempurna. Maka lebih baiklah untuk berhenti beroperasi bagi firma ini supaya meminimumkan kerugian yang dialami oleh firma tersebut. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu berharap pelajar-pelajar semua dapat manfaat daripada pembelajaran hari ini. Jadi, jangan lupa like, subscribe dan share Cikgu Yi Channel.